Selamat bertemu kembali di dalam video PDPR Cikgu dan terima kasih kerana telah menjadikan video PDPR ini sebagai video pembelajaran anda. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari berkenaan dengan topik cuaca dan iklim serta pengaruhnya di dalam bab 4 iaitu di dalam geografi tingkatan 5 KSSM. Dan slide ini telah disediakan oleh Cikgu Zul Hasliah daripada SMK Jenango, Hulu Terengganu. Tapi sebelum kita mulakan, mari kita lihat apa yang kita akan pelajari di dalam topik ini. Baiklah, berikut merupakan perkara-perkara yang kita akan pelajari di dalam topik ini, di mana pada akhir pembelajaran ini cikgu harapkan agar murid-murid dapat menjelaskan zon iklim dunia. Yang kedua, murid-murid dapat membandingkan ciri iklim khatulistiwa dan juga ciri iklim sejuk sederhana pantai barat. Yang ketiga, menjelaskan melalui contoh pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan iklim khatulistiwa dan iklim sejuk sederhana pantai barat. Dan yang keempat, menjelaskan melalui contoh pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Tapi untuk video kali ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan zon iklim dunia, di mana kita akan menjelaskan berkenaan dengan zon-zon iklim yang terdapat di seluruh dunia. Baiklah, kita mulakan yang pertama di mana 4.1 kita akan lihat zon-zon iklim dunia, di mana secara umumnya zon-zon iklim dunia ini dibahagikan kepada 4, iaitu yang pertama zon panas, yang kedua zon panas sederhana, yang ketiga zon sejuk sederhana dan juga yang keempat zon sejuk, di mana zon-zon iklim ini lazimnya dikategorikan mengikut latitude. Masih ingat garisan latitude? Okay. So zon iklim panas berada di atas garisan khatulistiwa, manakala semakin ke utara ataupun ke selatan, zon iklim itu akan berubah menjadi sejuk. Tentu ada di kalangan murid-murid tertanya-tanya mengapa terdapatnya perbezaan iklim di dunia. Baik, berdasarkan gambar rajah yang cikgu tunjuk ini, dia akan menjelaskan kepada anda semua bagaimana ataupun mengapa berlakunya perbezaan iklim tersebut. Jadi, antara faktor utama perbezaan iklim adalah berlaku disebabkan oleh perbezaan latitude, garisan latitude yang kamu sudah belajar yang dulu itu. Contohnya di kawasan berhampiran dengan garisan khatulistiwa, pancaran mataharinya lebih terik, dan kerana pancaran mataharinya bersudut tepat terutamanya kalau kita berdiri di luar pada waktu tengah hari. Manakala di kawasan berhampiran dengan kutub pula, pancaran mataharinya mengalami serakan cahaya meliputi kawasan yang luas, menjadikan suhu kawasan ini lebih sejuk. Kalau kita lihat gambar rajah ini, garisan khatulistiwa berdekatan dengan matahari, sudut pancarannya agak pendek. Kalau kita lihat anak panah yang ditunjukkan. Manakala untuk kutub utara pula, anak panah yang ditunjukkan ialah panjang, di mana ini menunjukkan bahawa kawasan kutub utara ini jauh daripada matahari. Untuk memudahkan lagi pemahaman kita berkenaan dengan perbezaan iklim dunia ini, kita lihat kepada peta dunia yang di belakang cikgu ini. Jadi peta dunia ini dibahagikan kepada 4 warna, di mana kalau kita lihat warna yang pertama, iaitu yang paling atas sekali, iaitu warna sejuk, itu adalah merupakan zon sejuk, di mana di atas ini terdapatnya zon kutub utara. Manakala yang kedua pula ialah zon sederhana sejuk ataupun sejuk sederhana. Zon yang ketiga pula ialah zon sederhana panas ataupun panas sederhana, dan juga zon yang keempat iaitu zon panas, di mana zon panas ini meliputi negara kita, Malaysia. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk kita mengenali ciri-ciri yang terdapat di dalam setiap zon iklim ini. Jadi kita mulakan yang pertama iaitu zon iklim panas, di mana zon iklim panas terletak di kawasan latitude 30 darjah utara sehingga 30 darjah selatan, di mana iklim ini terletak di kawasan garisan khatulistiwa dan panas sepanjang tahun, di mana ciri hujannya pula, hujan tahunannya antara 250 mm sehingga 2600 mm, dan ciri suhunya pula, suhu tahunannya antara 24 darjah Celsius sehingga 38 darjah Celsius, agak panas, dan julat suhu ataupun perbezaan suhu setiap tahunnya pula 1 darjah Celsius sehingga 9 darjah Celsius. Manakala ciri anginnya pula, angin monsun yang membawa hujan lebat ke kawasan beriklim khatulistiwa dan juga monsun tropika.
Okay, manakala angin timurannya pula yang bertiup dari kawasan daratan tidak membawa hujan ke kawasan savana dan juga gurun panas. Sebab itu gambar rajah di belakang cikgu ini kalau kau melihat semua dipenuhi dengan pasir, di mana kawasan gurun ini adalah kawasan yang paling panas di dunia. Kita lihat zon iklim yang seterusnya. Kita lihat iklim yang kedua pula, iaitu zon iklim panas sederhana, di mana zon iklim panas sederhana ini terletak di antara latitud 30 darjah utara sehingga 45 darjah utara, manakala di bahagian selatannya pula 30 darjah selatan sehingga 45 darjah selatan. Zon iklim ini mengalami 4 musim, iaitu musim panas, musim sejuk, musim bunga dan juga musim luruh. Kalau kita lihat ciri hujannya pula, ini adalah ciri hujan untuk zon iklim panas sederhana, di mana zon iklim panas sederhana ini hujan tahunannya antara 500 sehingga 1520 mm. Hujan maksimumnya pula pada musim sejuk bagi bahagian pantai barat Asia sahaja, iaitu yang mengalami iklim Mediterranean. Suhunya pula, min suhu tahunannya adalah 15 darjah Celsius, julat suhu ataupun perbezaan suhunya pula melebihi 25 darjah Celsius. Suhu pada musim panasnya pula 18 darjah Celsius sehingga 27 darjah Celsius, manakala suhu pada musim sejuknya pula sekitar 2 darjah Celsius sehingga 5 darjah Celsius. Dan ini pula anginnya, ciri anginnya. Angin monsun tenggara bertiup pada musim panas membawa hujan lebat ke bahagian timur Asia dan juga tenggara Amerika Utara. Angin timurannya pula bertiup dari darat ke laut pada musim panas membawa angin kering ke pedalaman Asia, manakala angin baratan bertiup dari laut ke darat membawa hujan pada musim sejuk ke bahagian barat Asia, iaitu yang mengalami iklim Mediterranean. Kita lihat pula yang ketiga. Baiklah, kita beralih kepada zon iklim yang seterusnya, iaitu zon iklim sejuk sederhana, di mana zon iklim sejuk sederhana ini terletak di garisan latitud 45 darjah utara sehingga 65 darjah utara, di mana untuk bahagian selatannya pula terletak di antara 45 darjah selatan hingga 65 darjah selatan. Zon iklim ini mengalami kejadian 4 musim juga, di mana yang 4 musim yang tadilah musim bunga, musim luruh, musim sejuk dan juga musim panas. Kalau kita lihat ciri-ciri hujannya pula, ciri-ciri hujannya hujan tahunan antara 500 mm sehingga 1000 mm. Hujan turun sepanjang tahun, terutamanya di pantai barat Eropah dan lebat pada musim panas. Jadi untuk saljinya pula dia turun pada musim sejuk. Jadi untuk ciri-ciri suhunya pula, min suhu tahunan ialah 9 darjah Celsius sehingga 17 darjah Celsius. Julat suhu tahunannya pula, perbezaan suhunya di antara 20 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius. Suhu sederhana panas pada musim panas antara 12 darjah Celsius sehingga 23 darjah Celsius, manakala suhu sangat sejuk pada musim sejuk di kawasan pedalaman benua, iaitu boleh mencapai sehingga negatif 28 darjah Celsius. Jadi untuk anginnya pula, jadi angin monsun barat laut bertiup dari darat ke laut menjadi musim sejuk adalah kering pada bagi pedalaman Asia. Jadi untuk angin baratan bertiup sepanjang tahun di bahagian pantai barat Eropah membawa hujan lebat pada musim panas dan juga musim luruh. Jadi ini adalah untuk iklim yang ketiga. Sekarang kita lihat pula iklim yang terakhir. Baiklah, kita beralih kepada zon iklim yang terakhir, iaitu zon iklim sejuk, di mana zon iklim sejuk ini terletak di antara latitud 65 darjah utara sehingga 90 darjah utara, manakala di sebelah selatannya pula 65 darjah selatan sehingga 90 darjah selatan. Jadi zon iklim ini meliputi bahagian yang paling utara bumi, iaitu berdekatan dengan negara seperti Kanada, Greenland dan juga Siberia, serta kalau di bahagian selatannya pula dia terletak di kawasan Antartika. Jadi kawasan ini mengalami cuaca yang sejuk dan kering sepanjang tahun. Jadi untuk yang seterusnya ialah ciri hujannya pula.
Jadi ciri hujannya, hujan tahunannya antara 250 mm sehingga 300 mm. Jadi kerpasannya hanya akan turun pada musim panas. Jadi untuk suhunya pula, jadi min suhu tahunan bagi zon iklim sejuk ini ialah negatif 14 darjah Celsius. Manakala julat suhunya pula, julat suhunya kira-kira 42 darjah Celsius, di mana sederhana sejuk pada musim panas iaitu suhunya kurang daripada 10 darjah Celsius. Manakala sangat sejuk pada musim sejuk boleh mencecah suhunya daripada negatif 32 darjah Celsius sehingga negatif 5 darjah Celsius. Dia akan mengalami musim panas yang pendek iaitu di antara bulan Mei sehingga bulan Ogos, iaitu dalam tempoh 4 bulan sahaja. Manakala untuk musim sejuknya pula, musim sejuknya panjang iaitu bermula daripada bulan September sehingga bulan April yang mengambil masa selama 8 bulan. Jadi untuk ciri anginnya pula, angin baratannya membawa hujan dan bertiup kencang pada musim panas, di mana ribut salji sering berlaku dengan kelajuan mencecah sehingga 200 km sejam. Jadi ini adalah pengenalan berkenaan dengan zon iklim sejuk. Selepas ini kita akan lihat pula peta-peta lokasi kawasan-kawasan yang mengalami 4 zon iklim ini. Baiklah, berdasarkan peta dunia ini, sekarang kita akan lihat lokasi-lokasi yang mengalami zon iklim panas, di mana zon iklim panas ini kita akan bahagikan kepada 4 jenis iklim yang lain. Jadi yang pertama kalau kita lihat di sini, iaitu iklim khatulistiwa. Jadi antara kawasan-kawasan yang mengalami iklim khatulistiwa, yang pertama ialah lembangan Amazon di Brazil, yang kedua pula ialah lembangan Kongo di Afrika, yang ketiga ialah sebahagian kawasan-kawasan negara-negara di Asia Tenggara termasuk negara kita Malaysia. Jadi iklim yang kedua pula ialah iklim monsun tropika. Jadi kawasan yang berwarna hijau ini adalah kawasan yang mengalami iklim monsun tropika, di mana yang pertama ialah negara India, yang seterusnya ialah Vietnam, Myanmar dan juga Thailand. Jadi yang ketiga pula ialah iklim savana. Jadi kawasan-kawasan yang mengalami iklim savana, yang pertama ialah dataran tengah Brazil, yang kedua ialah Afrika Timur, Afrika Tengah dan juga Sudan, dan yang ketiga ialah utara Afrika. Jadi iklim yang seterusnya pula ialah iklim gurun panas. Jadi iklim gurun panas yang pertama lokasinya ialah di kawasan atas ini iaitu Gurun Mojave, lepas tu Gurun Sahara, Gurun Arab dan juga kawasan gurun besar di Australia. Jadi kita ini adalah kawasan-kawasan yang mengalami kawasan-kawasan yang tersenarai di dalam zon iklim panas, dibahagikan kepada 4 jenis iklim yang terletak di bawah zon iklim panas. Jadi kita lihat yang seterusnya. Yang seterusnya pula ini adalah gambar yang menunjukkan kawasan gurun panas, di mana kawasan gurun panas ini terletak di antara 20 darjah utara sehingga 30 darjah utara. Manakala di sebelah selatannya pula 20 darjah selatan sehingga 30 darjah selatan. Antara lokasi-lokasinya tadi yang kita sudah lihat iaitu Gurun Sahara di utara Afrika, Gurun Arab, Gurun Thar, Gurun Mojave, Gurun Kalahari dan juga gurun besar di Australia. Yang kedua pula ialah kawasan yang mempunyai iklim savana. Iklim savana terletak di kawasan garisan latitude 0 darjah utara sehingga 30 darjah utara, manakala di sebelah selatannya pula 10 darjah selatan sehingga 30 darjah selatan. Jadi untuk kawasan-kawasan yang mengalami iklim savana ini, yang pertama ialah pedalaman benua di Afrika Timur, Afrika Tengah dan juga Sudan di Afrika, Australia Utara dan juga dataran tengah Brazil. Jadi itu adalah kawasan yang tersenarai di dalam iklim savana. Iklim yang seterusnya pula ialah di dalam zon iklim panas ini, iklim monsun tropika. Jadi iklim monsun tropika terletak di kawasan antara 10 darjah utara sehingga 30 darjah utara dan 10 darjah selatan sehingga 30 darjah selatan. Jadi ini adalah negara yang mengalami iklim monsun tropika iaitu India, Pakistan, Bangladesh, Thailand Utara, Myanmar, Vietnam, Laos dan juga Kemboja. Jadi untuk iklim yang seterusnya pula ialah tidak lain tidak bukan iaitu jenis iklim
Khatulistiwa. Jadi iklim Khatulistiwa, latitude dia ialah 0 darjah sehingga 10 darjah utara. Manakala di sebelah selatannya pula 0 darjah sehingga 10 darjah selatan. Jadi antara kawasan-kawasan yang mengalami iklim Khatulistiwa ini ialah lembangan Amazon di Brazil, Ecuador di Amerika Selatan, lembangan Kongo di Afrika dan juga sebahagian Asia Tenggara, iaitu termasuk negara kita Malaysia. Jadi ini adalah untuk zon iklim panas. Kita lihat pula lokasi untuk zon iklim yang seterusnya. Kita lihat pula lokasi-lokasi untuk zon iklim yang kedua, iaitu zon iklim panas sederhana. Jadi untuk zon iklim panas sederhana, kita ada 3 jenis iklim yang tersenarai di bawah zon ini, di mana kita lihat yang pertama iaitu zon iklim steppe. Jadi untuk iklim steppe, dia terdapat di prairie di Amerika Syarikat. Yang kedua pula terletak di China Utara, dan yang ketiga pula terletak di Mongolia. Jadi untuk yang seterusnya pula iaitu iklim jenis China. Jadi iklim jenis China dia terletak di Tenggara Amerika Syarikat. Yang kedua terletak di Tenggara Afrika, dan yang ketiga pula terletak di Tenggara China. Jadi untuk yang ketiga pula iaitu iklim Mediterranean. Jadi untuk iklim Mediterranean, antara lokasinya ialah sekitar Laut Mediterranean. Jadi dan juga Cape Town di Afrika. Jadi itu ialah berkenaan dengan berdasarkan peta dunia. Jadi kita lihat satu persatu. Iklim yang pertama iaitu jenis iklim kelautan pantai barat Mediterranean. Jadi jenis iklim ini terletak di antara 30 darjah utara sehingga 45 darjah utara, manakala di sebahagian selatannya pula 30 darjah selatan sehingga 45 darjah selatan. Jadi antara kawasan-kawasan yang mengalami zon iklim ini iaitu sekitar Laut Mediterranean tadi, Chile Tengah, California Tengah, Cape Town di Afrika Selatan, Barat Daya dan Tenggara Australia. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula ialah iklim kebenuaan steppe. Okay, lokasi-lokasinya, lokasi pedalaman benua antara 30 hingga 45 darjah utara dan juga 30 darjah selatan sehingga 45 darjah selatan. Jadi ini adalah lokasi-lokasinya: prairie di Amerika Utara, pampas di Argentina, steppe Rusia, China Utara, Downs Australia, Veld Afrika dan Pulau Utara New Zealand. Jadi ini adalah iklim yang mengalami iklim kebenuaan steppe. Dan yang seterusnya pula ialah kelautan. Iklim kelautan pantai timur China. Terletak lokasinya di kawasan pantai timur benua iaitu 30 utara sehingga 45 utara, manakala di sebelah selatannya pula 30 darjah selatan sehingga 45 darjah selatan. Dan antara kawasan-kawasan yang mengalami iklim kelautan timur China ini ialah Tenggara China, Tenggara Amerika Syarikat, Tenggara Australia, Tenggara Afrika dan juga Chile Selatan. Jadi tahukah anda, ahli klimatologi sering menggunakan carta klasifikasi iklim Köppen ini untuk menentukan jenis dan juga ciri iklim sesuatu kawasan di dunia. Jadi di belakang cikgu inilah, ini adalah petanya. Jadi carta ini diperkenalkan diperkenalkan pada abad ke-20 iaitu ahli iklim dan juga ahli botani iaitu Waldemar Köppen yang daripada tahun 1845 sehingga 1940. Jadi ini adalah ilmu tambahan untuk kamu. Jadi kita lihat pula untuk iklim zon yang seterusnya. Kita lihat pula lokasi-lokasi untuk zon iklim yang ketiga iaitu zon iklim sejuk sederhana. Di bawah zon iklim sejuk sederhana ini terdapat 3 jenis iklim, iaitu iklim yang pertama kalau kita lihat iklim Siberia. Iklim Siberia ini terletak di yang pertama iaitu di utara Kanada dan yang kedua pula di selatan Siberia. Manakala iklim yang seterusnya pula iaitu iklim Laurentia. Iklim Laurentia terdapat di kawasan timur laut Amerika Syarikat. Yang kedua pula di kawasan utara China dan yang ketiga pula ialah di kawasan utara Jepun. Jadi untuk iklim yang seterusnya pula ialah iklim British. Iklim British terletak di kawasan Kepulauan British. Yang kedua terletak di Tasmania.
dan yang ketiga terletak di selatan New Zealand. Jadi itu adalah lokasi-lokasi untuk 3 jenis iklim yang terdapat di zon iklim sejuk sederhana. Okey, kita lihat pula jadualnya. Untuk jadual yang pertama iaitu jenis iklim kelautan pantai barat, iaitu jenis British. Jadi untuk iklim jenis British ini terletak di kawasan pantai barat benua, iaitu 45 darjah utara sehingga 65 darjah utara, manakala di sebelah selatannya pula 45 darjah selatan sehingga 65 darjah selatan. Jadi antara kawasan-kawasan yang mengalami iklim jenis British ini, so yang pertama kalau kita lihat di sini, barat laut Eropah iaitu Kepulauan British, British Columbia Canada, Chile Selatan, Tasmania dan juga Pulau Selatan di New Zealand. Jadi ini adalah kawasan yang mengalami iklim jenis British. Untuk yang kedua pula ialah iklim kebenua Siberia. Okay, iklim kebenua Siberia ini terletak di kawasan hemisfera utara, iaitu terletak di 50 darjah utara sehingga garisan Arktik merentas utara. Jadi kawasan-kawasan yang terlibat ialah Kanada dan Eropah, iaitu di Eropah di kawasan melibatkan Poland dan juga Jerman, dan juga di selatan Siberia, Rusia. So yang seterusnya pula ialah iklim yang seterusnya, iklim kelautan timur Laurentia, iaitu iklim Laurentia. Jadi iklim Laurentia ini terletak di kawasan hemisfera utara, iaitu 45 darjah utara sehingga 65 darjah utara, dan kawasan-kawasan yang terlibat ialah Timur Kanada, Timur Laut Amerika Syarikat, Manchuria dan juga China Utara, Korea Utara dan juga Jepun Utara. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang terlibat di dalam iklim sejuk sederhana, iaitu yang mengalami kawasan-kawasan yang tersenarai di dalam iklim sejuk sederhana. Kita boleh lihat pula yang keempat, zon iklim yang terakhir pula iaitu zon iklim sejuk. Kita lihat lokasi-lokasi yang mengalami zon iklim sejuk ini, di mana untuk zon iklim sejuk ini terdapat satu jenis iklim, iaitu ini bukan iklim Siberia tapi ini adalah iklim tundra. Jadi untuk zon iklim sejuk ini hanya satu saja iklim yang terdapat di zon iklim sejuk, iaitu dinamakan zon iklim tundra, bukan Siberia. Ini adalah pembetulan. Sepatutnya zon iklim tundra. Jadi kawasan-kawasan yang mengalami iklim tundra ini, yang pertama, lokasinya terletak di kawasan utara Kanada, yang kedua kawasan Greenland, dan juga yang ketiga kawasan utara Siberia. Jadi untuk menggambarkan ataupun untuk melihatkan gambaran sebenar bagaimana keadaan di kawasan iklim tundra ini, kita saksikan video yang cikgu paparkan selepas ini. Liam, okay, below -50, this trick effect is supposed to work. Another day in the deep freeze, and it was cold enough for Nick to try some experiments he'd read about studying geography. This is boiling water. I've taken it just off the stove. You can see the steam. Yeah. Right, you watch. I'm going to throw the water up into the air. Right, ready? Yep. Oh. How good is that? It's amazing, isn't it? It just immediately freezes in the atmosphere and turns to snow, plus a bit of residual steam. It's extraordinary, isn't it? It's amazing. Washing presents some interesting effects in this part of the world, Liam. And now, stand up and swing it round your head. Swing it around my head. Swing it round your head, please. A bit longer. This is how you dry it here, isn't it? All we're effectively doing is speeding up the process of hanging it on the line. Oh, okay. Okay, stop now. See what effect you've got. Look at that. Look at You that. were doing that for about 10 seconds, and now look at it. That is amazing. Look. I've never tried this, but you're supposed to be able to split it down the middle quite easily. So, yeah, What, try your, that. Your favourite T-shirt. Yeah, yeah. It's an old one. Yeah, look at that. Oh. But nothing illustrated the deep freeze better than Nick's final party trick. I left a couple of bananas out last night. Have you ever seen a nail hammered in with a banana? I can honestly say no. Possibly not. Okay. Totally ridiculous, and yet
Look at that. Totally effective. Look at that. Baiklah, itu adalah video sedutan berkenaan dengan gambaran bagaimana sejuknya kawasan tundra, di mana benda-benda yang lembut boleh menjadi keras. Kalau kita lihat video itu tadi, di mana dia memaparkan, mengeluarkan sebiji pisang, yang pisang tu kita kenali sebagai satu buah yang sangat lembut. Okay, kalau kita makan dia sangat lembut, tetapi di kawasan tundra pisang itu boleh dijadikan sebagai tukul, di mana dia telah menukul paku itu sehingga masuk ke dalam kayu. Jadi itu adalah gambaran bagaimana sejuknya kawasan tundra itu. Okay, kita lihat yang seterusnya pula, okay, berkenaan dengan lokasi-lokasi kawasan tundra tadi, di mana kawasan iklim tundra ini terletak di kawasan 65 darjah utara sehingga 90 darjah utara, dan di kawasan sebelah selatannya pula 65 darjah selatan sehingga 90 darjah selatan. Jadi antara lokasi-lokasi kawasan yang mengalami iklim tundra ini, yang pertama ialah utara Siberia, yang kedua ialah Iceland, Greenland utara, Kanada. Yang ketiga pula ialah negara-negara Skandinavia seperti Norway, Finland dan juga Sweden. Jadi ini adalah semua tempat yang kita biasa dengar yang mempunyai kawasan yang seperti di dalam gambar ini. Okay? Kawasan yang penuh dengan ais warna putih, dan kawasan itu boleh mencecah sejuknya bawah daripada negatif, iaitu bawah daripada 0 darjah Celsius. Okay? Sangat-sangat sejuk. Itulah tadi berkenaan dengan pembelajaran bab 4 cuaca dan iklim serta pengaruhnya, di mana kita sudah lihat objektif yang pertama, iaitu mengenali iklim-iklim yang terdapat di seluruh dunia. Jadi kalau kita namakan kembali zon-zon iklim tersebut, yang pertama ialah zon panas, yang kedua zon panas sederhana, yang ketiga zon sejuk, dan yang keempat ialah zon sejuk sederhana. Jadi untuk video yang seterusnya pula nanti kita akan melihat ataupun mempelajari berkenaan dengan perbandingan ciri iklim Khatulistiwa dan ciri iklim sejuk sederhana pantai barat. So, sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe dan teruskan belajar geografi. Okay, bye-bye.